Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik. Update untuk gold, euro JPY dan juga GBP USD. Baik. Masih lagi tak ke mana lah pada saya untuk gold ni. Sekejap. Okay. Now. Tu dia gold. Nampak? Dia masih lagi bermain dalam kawasan yang sama. So, saya takkan buat any kind of decision selagi dia masih lagi belum sampai ke sini. Ya, memang betul targetnya adalah untuk sell, tapi sellnya dekat mana? Sellnya dekat sini. Okay, ini zone sell yang saya selesa untuk membuat position kat sini. Dan dalam masa yang sama, perlu untuk kita perhatikan struktur-struktur yang akan dilakukan sekiranya price berjaya naik sehingga ke sini. Adakah struktur itu telah pun membuat satu struktur yang kemas untuk uptrend? Dia ada low, dia ada high, higher low, higher high, higher low dan seterusnya. Sekiranya perkara tersebut berlaku, ini menandakan gold mempunyai keupayaan untuk teruskan pendakian ke atas, walaupun pada awalnya kita target untuk sell dekat sini. Okay, baik. So itu dia untuk gold. Saya kira tak banyak lah tak banyak benda yang nak update sangat pun, sebab sebenarnya price pun tak bergerak ke mana pun, dia dekat situ je untuk gold. Okay, now euro JPY. Untuk euro JPY, boleh jelas kita nampak, dengan jelas kita boleh nampak dekat sini bahawa untuk time frame weekly telah pun menyentuh kedudukan RBS di sini. Yang ni masih lagi kita belum boleh buat dia jadi single pixel sebab candle minggu ni belum close. Tapi this is the last day, so harapan yang sangat besar, chances yang sangat tinggi yang mana candle ini akan close di dalam keadaan yang bearish. Next, kita turun pada time frame yang lebih rendah, iaitu time frame daily. Bila mana kita buka time frame daily, saya kira ini merupakan perkara yang baru, merupakan perkara yang baru untuk ialah follower yang baru. Okay. Normally memang kita akan target ini strukturnya. Sebelum-sebelum ni saya ada memberikan penerangan berkenaan dengan struktur. So this is the current structure and this is the previous structure. Mana yang kita akan target, market akan cari ialah kedudukan poin-poin yang begini, iaitu higher high high, ataupun lebih dikenali dengan nama RBS in term of SNR. Okay. Jadi walaupun ada satu RBS di sini, tapi ini merupakan RBS daripada struktur yang sebelumnya. Hanya struktur yang RBS yang berada dalam struktur yang saya sebutkan, iaitu previous sahaja yang kita boleh aim dengan baik dan kemas untuk dijadikan sebagai panduan ke mana arah tuju market. Okey. Tapi macam mana sekalipun, sebagai satu contoh, kita daripada destination A nak menuju ke destination C, walau bagaimana sekalipun seharusnya kita melalui point B dulu. Benda tu benda yang normal lah, benda yang orang kata kita sering kali apply on our reality life. So sebegitu jugalah dengan forex, tapi intentionnya, matlamatnya dan targetnya adalah di mana? Dekat sini, dekat C ni. Baik. So candle bear close as a bear candle, body dah breakthrough the price of RBS yang di sini, makanya dia batal, selesai. Macam tu sahaja. Okay. Targetnya sekarang ni ada kemungkinan besar lower low itu berlaku di sini. Now kita update marking dulu. Saya pun tak berapa sihat dah ni. Harap-harap boleh bertahan lagi lah, insyaAllah. Okay. Ginilah lebih kurang. Yang ni saya padam. So pullback selesai. Yang bawah ni sahaja yang masih lagi belum berlaku
pullback. Okay. Okey, yang ni kita tukarkan dia kepada single pixel sebab retracement telah pun berlaku. Ni dia. Line warna biru retrace by candle warna merah. Macam tu sahaja. Okey. Baik. Sekarang ni sekiranya nak target di mana kedudukan lower high, yang ni dia quite tricky sikit. Dia agak mencabar sikit. Dia agak puzzling sedikit. Kenapa? Macam ni cerita dia. Kita ada satu kedudukan RBS monthly yang menjadi satu target kepada seller untuk menembusi aras harga ini. Jadi setelah mana seller berjaya menguasai pasaran dan menembusi aras harga RBS di sini, RBS monthly ni, okey, mereka akan cuba sedaya upaya untuk mengekalkan komposisi mereka lebih rendah daripada kedudukan RBS monthly ni. Okey, yang tu yang nak kena clear betul-betul. Okey, jadi percentage untuk dia naik sehingga ke atas ni, untuk seller membiarkan perkara tersebut berlaku, euro mendapat pengaruh sehingga ke atas itu, dia lebih kurang kata macam 20% lah, lebih kurang. Cuba bayangkan dalam satu keadaan yang mana seller try to push the price down, makna kata pergerakan itu bermula daripada sini. Seboleh yang mungkin seller dia tak nak price tu kalau boleh mencecah area sini sekalipun sebenarnya, sebab kedudukan dia di sini akan tergugat. Apa nama orang kata, keraguan itu akan mula menjejaskan keyakinan mereka untuk mempertahankan kedudukan position sell mereka pada lower high itu tadi. Ini yang menjadikan dia satu masalah. Baik. Untuk itu, saya yakin dan percaya seller akan cuba sedaya upaya untuk memberikan tekanan kepada Euro JPY bagi mengekalkan kedudukan harga komposisi mereka di dalam pasaran yang lebih rendah daripada kedudukan RBS monthly. Jadi sekarang ni tu yang saya kata tricky nak nak point dekat mana kedudukan point lower high ni. Supposed to be dia berlaku dekat sini lah. Retracement kena berlaku di sini dan terjun ke bawah dan sebagainya. Dan ini merupakan satu pattern yang paling saya tak suka sebenarnya. Kerana apa? Antara low dengan lower high ni ada satu SBR dekat sini. Kebiasaannya price tu dia boleh pukul curi. Itu yang saya paling tak suka sekali, menyampah sekali. Ada chances untuk dia naik ke atas. Now, Steven ada tanya regarding the SBR. Adakah sekiranya dia berjaya melepasi RBS dan selepas daripada itu dia akan berjumpa dengan SBR dan SBR akan start compress the price untuk turun ke bawah. Now, SBR normally dia akan menghalang pergerakan price daripada meneruskan ke atas. Tapi dalam masa yang sama, SBR ini belum berlaku retracement. Membawa maksud yang mana price di sini akan cuba didorong untuk ke atas, iaitu ke arah SBR di sini. Yang menjadikan dia satu masalah ialah sekiranya dia dah berjaya mendaki ke atas sehingga ke level tersebut, dekat sini, chances untuk dia naik itu adalah sangat-sangat tinggi. RBS yang saya sebutkan tadi ialah RBS monthly dekat sini. Apatah lagi sekiranya price berjaya mendaki sehingga ke sini, lebih-lebih lagi lah dia boleh ada confident untuk dia mendaki ke atas. Okey, untuk time frame H4, ini dia untuk H4. So yang ni batal. Normally dalam badar, bila mana marking tu dah batal, kita akan update dulu marking yang dah batal. Nampak? Kalau tak silap saya, dua ni Abang Anas tak tanda, dia straight je ke atas sebelum ni. Tapi saya pesan kat dia, saya minta tolong untuk dia tanda. Tu dia, nampak? Macam mana pun point-point tu dia akan cari balik, nampak? Nampak shadow ni, shadow yang bare ni, dia akan cari balik insyaAllah. Yang ni batal. Yang dah batal kita padam. Begitu juga dengan dia punya floating dia, kita padam. Okay, so yang ni pun saya padam.
Kalau ada nampak lah RBS ke apa benda ke, boleh tanda lah. Dekat sini dah batal, sini dah retrace. So saya tak nampak, saya padam je lah. Okay, ini saya padam. Okay, selesai. Itu untuk yang previous structure. Makna kata apa, tinggal lagi kat bawah ni je lah. Dah tak banyak dah lah. Kita boleh fokus dekat sini lah. Okay, yang ni saya padam. Ni ada buat explanation pasal entry yang itu. Okay, update dulu marking, padam dulu. Yang resistor ni dah tak perlu. Yang ni dah berlaku retracement. Yang ini belum berlaku retracement. Ini support. Sorry, bukan yang ni. Ni yang rectangle ni. Ini merupakan support, so padam. Yang ni pula merupakan SBR, padam. Okay. Yang ni Kejap Okay, yang ni dah berlaku retracement. Okay, yang ini retrace by bull candle dekat sini. Okay, high low, lower high, lower low, lower high. Lower low dia dekat sini, yang besar punya. Yang besar punya lower high dia dekat sini. Sorry. Oh, ni batal. Nampak tu, dia batal. Okay, maknanya dia akan jadi macam ni, sebab dia dah dibatalkan oleh kedudukan yang ini. So maksudnya dia akan jadi macam ni. Okay, kita update jap. Yang ni saya tak perasan. Okay, sekejap Okay, so yang ini. So now yang structure yang kecil tu dah tak ada, dah batal. Okay, yang ini kita buat dia triple pixel. Normally plotting saya akan pakai triple pixel lah. Yang ni untuk Euro JPY yang bawah ni. And then yang ni pula ke bawah sini. So saya punya target yang seterusnya adalah yang ni. Dia dah bukan ni so dia kena jadi macam ni, sebab dia dah tak ada plotting so dia double pixel. Antara market nak pergi situ dengan tidak tu atas trader, atas player. Okay, ni lower low. Okay, steady. Dan kita ada satu lagi dekat sini. Ni pun sama, lower low. Yang ni merupakan lower low. Betulkan visualization dia. Okay, done. Baik. High low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Nampak? Okay, ni dia. Okay, so sekali lagi, high low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Targetnya berlaku lower high di sini. Kita check tengok ada tak. Ada satu, ada dua SBR yang menghalang pergerakan ke atas untuk membuat kedudukan lower high dekat sini. Okay, so nak buy ke tak? Itu soalan dia. Sementara nak tunggu dia mendaki ke atas sana, nak buy ke tidak? Okey, satu lagi kat sini. Okey, done. Sebenarnya kalau kata faham, harga yang akan kita berikan perhatian adalah di sini dan sini je. Ini je range harga yang kita akan berikan perhatian. Tak adalah nak kena tengok semua ni, tidak. Ini je sebenarnya. Okey. Okey, sekarang ni H1. H1 kita tengok dekat sini. Ni H1 candle ni batal. RBS ni batal. Yang ni H1, nampak tak ada sebatang candle bear panjang ni, batal, padam. Yang ni H4, abaikan dia. Bawah ni H1, ni batal. Okey, padam. Yang ni H1, terang-terang lah batal. Padam. Yang ni pun sama, H1. So ini candle yang membatalkan dia, padam. Gitu je, tak susah pun.
Okay guys, sekarang ni ada satu RBS ni tak boleh pakai. Okay, kita tengok kat sini. Ni ada satu RBS. Okay, sama ada dia akan crossover the price of weekly dengan daily punya high ni. Dia buat retracement kat sini dulu, dan dia akan teruskan kenaikan ke atas. Okay, ni untuk H1 pula. Tadi H4. Okay, price ni untuk H4. So fokus H4 sahaja. Ni untuk H1 kat sini. Korang boleh tengok kat sini. Okay, ni untuk H1. Ni dia, ni zone dia yang perlu diberikan perhatian untuk H1. Okay, so buat decision kat sini lah. Tunggu dia pecah dulu. Saya suka macam ni, kalau saya lah. Tak kisahlah dia nak pergi mana-mana, tapi pergerakan dia macam ni. Ni H1. Saya memang tak berapa nasihat, memang flat, kau-kau punya flat. Harap-harapnya hari ni bolehlah berehat sikit. Harap-harapnya lah, insyaAllah. Okay, tu dia. Okay, yang tu yang saya selesa untuk buy. Sekiranya berlaku begini, dia naik atas dulu, dia turun bawah ni, and then baru dia ke atas. Itu position ataupun structure yang saya selesa untuk masuk position buy. Okay, nak simplify the analysis ke apa ke, yang tu pandai-pandai korang lah. Saya dah share template, saya dah cerita dah mana nak kena bagi fokus dan sebagainya. So yang lain tu terpulang sendirilah. Kena usahalah sama. Okay, baik, seterusnya GBP USD. Kalau tuan-tuan perhatikan, sewaktu perbincangan yang lepas, ini merupakan pattern yang saya nak dia berlaku. Dan bagaimana sekiranya selepas daripada sini dia terus terjun ke bawah. Itu soalan daripada trader. Adakah kita akan open SL, adakah kita akan layer dan sebagainya? Jawapan saya tidak. Saya hanya akan membiarkan entry yang berada pada high itu ataupun test water itu hit on SL. Itu sahaja. Sebab apa yang saya nak berlaku kepada GBP USD pula, sekiranya saya masuk entry buy, ini yang saya nak dia jadi macam ni. Dia low high, higher low, higher high, higher low, hit on high, dan terus terbang ke atas. Itu yang saya nak dia berlaku. Tapi seperti mana yang tuan-tuan boleh nampak dengan jelas bahawa yang ni pula yang berlaku. So yang saya sketch ini merupakan satu lakaran berlaku kemungkinan perkara sebaliknya yang akan berlaku sekiranya kita entry buy untuk GBP USD. Dan kesemuanya dengan aturan Allah. Dan kita boleh nampak hari ini sebenarnya pattern ni, pattern yang ini, yes, dia berlaku di sini. Kita check. Saya tak check lagi. Okey, contoh lah. Contoh low, high, higher low, higher high, and then kebetulan candle ni pula contour kat sini, tak kena pun pada RBS ni, tapi sekali dia balas sampai habis. Nampak tak? Ini position higher low. Betul lah, higher low M5. Dan ini pula merupakan position high. Nampak tak? Sama dengan sketching yang ke atas. Sebenarnya dia macam ni. Kalau kata dalam sketching lah, based on sketching tu lah. Okay, this is the reason why saya sentiasa cakap, tolong fokuskan kepada risk management. Sebab sebab perbincangan ini adalah melibatkan saya punya fund manager. Saya train fund manager saya. Okay, dia jadi macam ni. Nampak pattern dia. So low, high, higher low, higher high. Yang ni lagi teruk. Dekat sini dia terjun sini terus. Kurang-kurang ini adalah bagi muka sikit. Dia batal ke bawah macam ni, kan? Adalah bagi muka sikit saya punya floating ni. Macam tu, kan? Macam head and shoulder seakan-akan, kan?
Tapi masalahnya dia membatalkan kedudukan RBS dekat sini. Yang ni tak ada dah, dia terus bantai sampai ke bawah sini. Macam ni dia akan jadi macam ni. Kalau kata ikutkan perkara sebenar yang berlaku, dia jadi macam ni. Lagi kacau kan. So itulah dia. Kena fokus lah. Risk management, kena ingat, jangan sayang entry. Bila mana kita dah plan, bila mana kita dah bincangkan. Sebab bila mana saya buat analisis, bila mana saya share analisis dan sebagainya, bukan saya mengajar. Dan sekiranya sekalipun saya buka kelas, katakanlah hari ni kelas webinar Amin, dia akan apa topik dia, support. Dan sebenarnya sekalipun saya conduct webinar ataupun seminar tersebut, dan di masa-masa akan datang sekalipun, sekiranya saya ada kesalahan, melakukan kesalahan di dalam webinar ataupun seminar, tolong tegur. Acap kali saya berpesan kepada mereka yang bersama dengan saya juga manusia, tidak semestinya apa yang saya kongsikan itu kesemuanya betul. Kadang-kadang orang takut nak tegur sebab mereka tidak ada rujukan yang lain selain daripada saya, disebabkan kerana badar ini ditubuhkan ataupun diformulasikan oleh saya, dimulakan oleh saya dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, kepada mereka yang dah lama bersama dengan badar, saya ada kelas yang saya share pada awal tentang antara topik yang paling awal, iaitu table formula of badar. Walaupun tuan-tuan jauh daripada saya, tidak menghubungi saya ataupun telah tinggalkan grup badar sekalipun, selagi mana tuan-tuan masih lagi bersama dan berpegang kepada prinsip asas di dalam table formula badar, insya-Allah takkan lari daripada paksinya. Baik, sekian sahaja di situ. Please, risk management itu adalah sangat penting. Tolong sayangi equity anda. Itu tujuannya saya sanggup meluangkan masa hampir setiap malam sampai pukul 10, 11 malam dan sebagainya. Keluar pagi, pukul 6 dah keluar. Balik pun kadang-kadang cuba sebaik yang mungkin sampai rumah sebelum 8.30, kadang-kadang 8.45. Pukul 9 dah webinar dengan korang pula dah. Sebenarnya masa dengan korang lagi banyak daripada masa saya dengan family. Hari Ahad tu betul-betul masa yang saya boleh berehat. Tapi ialah anak, bini, mereka juga memerlukan perhatian. So tak ada ruang jugalah untuk diri saya sendiri sebenarnya. Jadi saya harapkan bila mana kita dah luangkan masa, bila mana kita dah korbankan masa, tenaga dan sebagainya untuk kita sama-sama berkongsi ilmu, saya harapkan buatlah yang terbaik. Fikirkan tentang risk management, pertimbangkan tentang risiko sebaik-baiknya. Itu sahaja yang paling mustahak pada saya. Sekian sahaja di sini dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak, panjang pula dah letiran dia, dalam duk demam sekalipun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.